menjadi kekasih Allah Ta'ala dan dalam kitab Al-Fathul Rabbani, semoga Allah Ta'ala membuka pintu-pintunya. Mudah-mudahan kita mendapat diangkat menjadi salah seorang daripada kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada tajuk kali ini adalah pada tajuk segera mencapai pintu taubat. Pada majlis beliau yang keempat, disampaikan oleh Syekh Said Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jalani di Madrasah Al-Ma'murah, hari Ahad 10 Syawal 545 Hijrah. Siap dia tahu berapa tahun bila, iaitu pada 10 Syawal 545 Hijrah, bertajuk segera mencapai pintu taubat. Dalam tajuk ini, beliau telah menyusun bahawa baginda Nabi SAW telah bersabda yang berbunyi, man futihalahu babum minal khair fal yang tahizhu innahu la yadri mata yughlaqu. Apa maksudnya? Barang siapa yang dibukakan untuknya pintu kebaikan, maka hendaklah ia mencapainya, kerana sesungguhnya dia tidak mengetahui bila pintu itu akan tertutup baginya. Wahai kaumku, capailah olehmu pintu kehidupan. Capaikanlah olehmu pintu kehidupan itu selagi ia masih terbuka. Selagi ia masih terbuka untukmu, kerana tidak lama lagi pintu itu akan tertutup buatmu. Lakukanlah kebaikan selama kamu masih mampu melakukannya. Segeralah mencapai pintu taubat dan masuklah kamu ke dalamnya selama ia masih terbuka buatmu. Capailah pintu doa kerana pintu itu masih terbuka untukmu. Bersegeralah kamu mencapai pintu kebaikan bersama dengan saudara-saudara yang soleh kerana pintu itu terbuka untukmu. Okey, dalam huraian apa yang disabdakan oleh Nabi SAW ini ialah man futihalahu babum minal khair. Barang siapa yang dibukakan oleh Allah Ta'ala pintu-pintu kebaikan, fal yang tahizhu, maka hendaklah ia mencapainya ataupun maka hendaklah ia merebutnya. Seperti kita lah, seperti kita yang Allah Ta'ala buka pintu kebaikan. Pintu kebaikan ini biasanya bagi mereka yang ke arah kebaikan, ke arah ilmu, ke arah pencarian ilmu ni, dan juga ke arah pembetulan segala amal-amalan kita, dan segala bacaan kita berkaitan dengan Al-Quran dan solat. Maknanya bila dibuka pintu ini, fal yang tahizhu. Fal yang tahizhu maknanya ambillah cepat. Capailah cepat atau rebutlah cepat. Bagaimana yang disebutkan kepada kita dalam hadis yang lain kan, irtanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah oleh kamu 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramika. Yang pertamanya masa mudamu sebelum kamu tua. Yang keduanya wasihataka qabla saqamika. Masa kamu sihat sebelum kamu sakit. Yang ketiganya wa faraghaqa qabla syughlika. Masa kamu lapang, masa kamu tak sibuk ini sebelum kamu disibukkan. Yang keempat, wa ghinaka qabla faqrika. Masa kamu kaya sebelum kamu miskin. Dan yang akhir sekali, wa hayataka qabla matika, iaitu masa kamu hidup sebelum kamu meninggal, sebelum kamu mati. Maknanya di sini, kalau kita fikirkan daripada hadis ni, irtanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah 5 perkara sebelum sampai 5 perkara. Yang pertamanya masa muda kita, sebelum kita tua. Apa yang kita nak rebut masa muda? Itu persoalan dia. Apa yang kita nak rebut masa muda? Maknanya masa muda kita belajar ilmu ulun untuk mencapai ijazah, sehingga kita mencapai kejayaan di situ.
Kemudian seterusnya kita mencari pekerjaan. Masa muda tak boleh tunggu-tunggu. Mencari pekerjaan pun kita tak boleh tunggu-tunggu. Tunggulah dulu. Aku relax dalam 5 tahun dulu kan. Lepas ni aku cari kerja lah. Tak ada. Tak ada tuan-puan. Orang akan tengok usia kita. Ui, abang dah umur 35 bang. Dah lama, pengalaman abang tak ada pula. Susah. Kalau kita umur 35, banyak pengalaman daripada kerjaya ini, orang akan tengok, lihat performance kita pula. Ui, bagus ni bang. Baru dia ambil. Tapi kalau kita 35, pengalaman kita tak ada, memang kita tak pernah pun bekerja sebagainya, orang akan KIV lah KIV dulu bang kita mencari calon yang lebih lagi. Itu yang kita kena rebut maknanya lepas kita dah bergraduat, cari kerja terus sebab apa, setiap sengkang setahun, tahun 2023 kita bergraduat naik pentas, kita mencari kerja. 2024 kawan lain pula yang akan bergraduat, yang akan menyayangi kita. 2025 ramai lagi yang bergraduat yang akan bersaing dengan kita. Maknanya persaingan itu akan bertambah besar dan bertambah besar kalau kita tunggu 5 tahun. Saya tak peluang kita tu tak ada. Itu sebablah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, rebutlah selagi kita muda ini, carilah keperluan-keperluan kita. Contohnya macam kita berkahwin. Masa usia muda tu lah kita kena berkahwin. Jangan tangguh-tangguh. Carilah jodoh itu ada, cari. Jangan kita mengharapkan kalau jodoh tu datang dia tak ada. Tak ada. Kena cari juga jodoh tu, mudah-mudahan yang ini adalah jodoh kita yang Allah telah tetapkan. Nanti kita akan bersama lah. Tapi kalau dalam usia yang meningkat, banyak dia punya cabaran-cabaran dalam pencarian jodoh ini. Memanglah kadang-kadang kita boleh dapat berkahwin tapi masalah kata orang tu nak beranak pula, masalah nak membina keluarga, kita nak anak ramai tapi ataupun dah berusia, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, rebut masa muda kamu itu sebelum kamu meningkat tua. Bila kita dah tua dah tak guna lagi lah. Banyak benda yang dalam usia muda ini kita kena rebut. Itu yang Rasulullah SAW sebut, rebut masa muda kamu sebelum kamu tua. Kemudian yang keduanya tadi, rebut masa sihat kamu sebelum kamu sakit. Maknanya masa kita tengah segar bugar, kita tengah berada dalam keadaan yang selesa, kehidupan kita sihat dan sebagainya, kita kena rebut betul-betul ibadah kepada Allah Ta'ala. Bangun malam, selalu pergi masjid dan berjemaah, kemudian menghadiri kuliah, kemudian apa lagi. Masa inilah yang kita perlu ketika sihat. Tapi kalau kita sakit, kita nak letak earphone dekat telinga kita pun dah tak boleh lah. Kita nak berkuliah pun tak boleh, semua tak boleh tuan-puan. Kalau kita dah sakit. Apatah lagi kalau sakit yang lebih berat lagi. Itu sebab bila peluang-peluang yang ada ni kita kena rebut. Masa sihat, kena rebut. Bangun tahajud. Jangan kita harapkan kita sakit bangun tahajud, tak adanya. Kita sakit ni, Allah macam aku nak bangun tahajud ni, Allah kaki aku ni, Allah tak boleh krem ni, Allah menjadi alasan lah perkara kita kan. Pada kita sihat ni lupa nak bangun. Bila kita sakit ni kita nak semua. Kita nak semua tuan-puan masa kita sakit, kita tak selesa nak tidur, kita tak nyenyak, kita nak bangun, kita nak solat tapi kita tak boleh nak solat. Apa lagi yang kita boleh buat ketika kita dalam keadaan masa lapang gitu. Memanglah masa itu memang berada di atas katil, berada di rumah tapi kita tak boleh buat satu pun. Itu sebablah rebutlah betul-betul masa sihat ni sebelum kita didatangi sakit ataupun masa sakit itu pasti datanglah bila kita dah berusia lanjut. Kemudian yang ketiga, wa faragaka qabla syughlika, masa kamu lapang ketika sebelum kamu sibuk kan. Sebelum kamu sibuk maksudnya masa kita tengok, kita kena susun jadual kita. Oh yang ini aku ni tak pergi mana, aku tak pergi mana, aku lapang, kita kena tengok jadual-jadual kuliah yang ada. Memanglah kita
nak kata orang tu nak tanam pokok bunga, nak menyiram, itu kita kena susun jadual dia lah. Takkan nak tanam pokok bunga, menyiram sampai 3-4 jam kan. Kita tengok kesesuaian pada waktu pagi tu. Oh, pagi ni kita tak sikit-sikit siram. Kemudian mana-mana yang perlu disantas tu santas. Sebagainya. Setengah jam lepas tu kita pun masuk dalam tengok jadual kita pula. Ada kuliah tak pada pagi ni. Di situ. Bila kita waktu lapang ni kita kena susun betul-betul masa kita. Kalau boleh ada jadual masa kita betul-betul supaya kita tak terlepas peluang-peluang yang ada. Kemudian yang berikutnya, waghinaka qabla faqrika, masa kamu kaya sebelum kamu miskin. Masa kita ada duit ni, kita berinfaklah pada jalan Allah Ta'ala. Maka peluang ini kita gunakan betul-betul untuk menabur bakti kita kepada agama Allah Ta'ala sebelum kita tak ada duit. Kalau tak ada duit, tak boleh buat apa dah. Kita tengok je lah. Orang buka tabung Palestin, ya Allah, siannya Palestin. Tapi aku nak bagi, boleh lah, bagi RM1. Tak cuba buat tuan fikir kalau RM1 ni kita dekat Malaysia ni boleh makan apa. Begitulah mereka yang mendapat duit RM1 daripada kita kan. Kalau boleh, biarlah. Kata orang tu nak memberi itu daripada dengan pemberian tersebut. Okay, bukan dia tak boleh kemampuan kita, tapi itulah. Wagina qabla faqrika itu kita tak rebut masa kita berada ini sebelum kita tak ada. Kemudian wahayataka qabla mautika, masa kita hidup ini, maksudnya peluang itu daripada awal lagi Nabi SAW sebut sampailah di hujung nyawa kita kan. Maksudnya kalau kita sakit tu dah tak boleh buat apa tu, kita carilah cara macam mana nak beribadah, beristighfar. Banyak lagi istighfar, banyak-banyak selawat kepada Nabi SAW banyak-banyak dan sebagainya. Kaedah-kaedah tu perlu kita tahu apabila kita dah tak boleh buat melalui kita punya fizikal kita kan. Okey. Dalam buku ini Syekh Abdul Qadir Jilani cakap, capailah olehmu pintu kehidupan itu selagi ia masih terbuka untukmu. Maknanya selagi kita ni hidup, maka hendaklah kita gunakan peluang ini untuk kita mencapai kebaikan dalam kehidupan kita. Buat baik, jangan dengki kat orang, jangan buat jahat kat orang dan sebagainya. Jangan asyik perhati orang je. Kita tak pernah kita perhati tentang dosa pahala kita. Aku nak buat banyak pahala, aku nak lakukan apa ibadah yang aku lakukan. Kita tak fikir tu, tapi kita fikir sibuk hal orang aja. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Jilani, segeralah mencapai pintu taubat. Dan masuklah kamu ke dalamnya. Cepat-cepatlah kita mencapai pintu taubat ini dan bersamalah dalam orang-orang di kalangan orang-orang yang bertaubat kepada Allah SWT. Dan capailah pintu doa. Sampailah yang ketiga, capailah pintu doa kerana pintu itu masuk ke untukmu. Selagi kita hidup ini, kita boleh berdoa, ya Allah, ya Tuhan, ampunikan dosa-dosa kami, ya Allah, mudahkanlah usaha kami, ya Allah, berilah kesihatan kepada kami, ya Allah. Semua yang boleh kita doakan tersebut, kerana akhirnya bergantung kepada Allah SWT. Kemudian bersegeralah kamu mencapai pintu kebaikan. Pintu kebaikan. Segeralah kita cari pintu-pintu ini. Abwabul khair. Kebaikan. Fal yang tahizhu. Maka hendak kamu capainya dengan segala. Kenapa? Innahu la yadri mata yughlaqu anhu. Sesungguhnya sesungguhnya kita ni tak mengetahui bila pintu itu akan tertutup bagi kita. Maknanya bila nyawa di penghujung kata orang tu halkom kita ni, habislah pintu-pintu kebaikan untuk kita. Wahai kaumku, bangunlah semula apa yang sudah kamu robohkan. Cucilah apa yang telah kamu kenakan najis. Perbaikilah apa yang telah kamu rosakkan dan jernihkanlah apa yang telah kamu keruhkan. Kembalikanlah apa yang sudah kamu ambil dan kembalikanlah kepada Tuhanmu apa yang telah engkau larikan daripadanya tanpa izinnya. Di sini pernah tercerita juga tentang keburukan perangai kita ni.
keburukan perangai kita, maknanya kita robohkan apa nama tu, kehidupan atau pembangunan yang kita telah bina. Apa jenis bangunan yang kita bina, tuan-tuan? Susah tanya ni, apa bangunan yang telah kita bina? Ada yang orang tu sekarang ni yang sedang membina, ada orang tu sedang memperbaiki, ada orang tu sedang sedang berbahagia duduk di dalam bangunan tersebut. Eh, ada orang tu sedang bersedih kerana tak lama lagi bangunan ini akan retak terpecah. Apa bangunan yang kita bina ini yang perlu kita baiki. Kak Bat cakap masjid. Sikit lagi puan-puan, apa sebenarnya bangunan yang kita bina ini, kita nak bina supaya ianya kukuh, supaya jangan roboh. Dan apa nama tu, Syekh Abdul Qadir Jalili berkata, cucilah apa yang telah kamu kenakan najis. Ini bahasa yang klasik juga, bahasa yang memperli kita. Apa benda yang kita telah pun lumur dengan najis ni, cucilah. Kejahatan ni semua kejahatan kita ni, kejahatan kita. Maknanya bangunan yang telah kita bina ini, bangunkanlah bangunan yang sudah kamu robohkan. Maksudnya bangunan yang kita bina ini banyak, tuan-puan, bukan sahaja kehidupan rumah tangga. Itulah Kak juga tahu mendirikan masjid. Mendirikan masjid ni banyak dia punya pemahaman dia. Sama ada betul-betul mendirikan masjid, fizikal masjid, bangunan masjid itu merupakan wakaf, ataupun kita mendirikan masjid. Kehidupan kita lah yang berkeluarga. Itu sebab berkeluarga juga ibaratkan ataupun diumpamakan sebagai mendiri sebuah masjid. Bila masjid itu terdiri, maka hendaklah kita pelihara masjid tersebut, jangan dirobohkan. Tapi kita ni banyak yang suka roboh-meroboh masjid, meretakkan masjid dan sebagainya, sehingga masjid itu dah tak boleh lagi, tak diselamatkan, dibiarkan roboh. Itu yang kita takut dalam kehidupan kita ini. Bila kita dah bersama dengan pasangan kita, yang kita telah pun mendiri kebahagiaan, yang kita telah bersama untuk bersama bahagia sebagainya, tiba-tiba letak di tengah jalan. Itu umpamanya lah benda-benda yang kita orang tu bila kita buat baik, boleh letak tak? Kalau kita jaga dengan baik, jaga dengan amanah sebagainya, boleh letak tak? Di situ menunjukkan bahawa ada kejahatan yang menyebabkan ianya roboh. Itu yang kita nak bangunkan semula. Benda-benda bangunan-bangunan ini yang daripada robohnya. Begitu juga kerjaya kita kan. Kita dah bina kerjaya kita. Tapi dalam keadaan kita bekerja ini, kita kata orang tu terpikat sesuatu kerja yang boleh mendatangkan lebih hasil yang lebih. Mendatangkan hasil lebih itu dah berkaitan dengan rasuah, berkaitan dengan duit-duit yang kita dapat itu daripada projek. Kalau engkau nak projek aku ini, sekian persen yang perlu dibagi. Ini semua adalah benda-benda yang akan merobohkan kita punya kerjaya. Maka hendaklah kita kembali bertaubat kepada Allah Ta'ala, kembalilah kita bina balik bangunan-bangunan yang letak, yang kita telah ataupun yang kita telah pun tabur najis padanya. Cucilah bangunan ataupun tempat-tempat yang kita telah tabur najis padanya itu, kita cucilah. Banyak istilah-istilah ini kita guna juga dalam bahasa Melayu kita kan. Kau ni tak ada kerja lain orang taburlah roti ke, taburlah madu ke kat sini ni, tak kau cari tahi-tahi ini untuk kau tabur kat sini. Itu yang habis semua bau busuk. Itu semua kata-kata yang berupa perli supaya kita jaga supaya kita jangan kotori apa yang kita bina ini dengan najis-najis yang busuk-busuk. Perbuatan-perbuatan jahat tu perbuatan-perbuatan jahat.
Perbaikilah apa yang telah kamu rosakkan dan jernihkanlah apa yang telah kamu keruhkan. Apa yang kita dah rosakkan ni, ini semua kembali kepada taubat lah, kembali kepada Allah Ta'ala, supaya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Supaya kita bertobat, supaya kita, kata orang tu, tak nak buat lagi dah. Tak nak buat lagi, apa lagi istilah taubat ni. Istilah taubat ni yang kita faham apa dia lagi. Kita nak perbaiki apa kejahatan yang kita lakukan. Itu taubat. Berjanji tak nak buat lagi. Itu pun istilah taubat. Berjanji tak nak buat lagi. Ya Allah, aku banyak dosa, ya Allah. Apa yang dosa aku, ya Allah. Juga memperakui kesalahan. Itu taubat. Jika kita bersalah. Dan minta supaya dimaafkan. Itu taubat lah. Apa lagi istilah taubat ni. Dia taubat ni sebenarnya satu benda yang kita boleh tafsirkan lagi. Dan dia mempunyai pelbagai makna ataupun pemahaman yang kita boleh selarikan dalam kehidupan kita. Kalau benda-benda yang menghancurkan rumah tangga orang contohnya kan, menghancurkan rumah tangga orang, kita sedar, kita pun bertaubat. Apa yang kita perlu lakukan? Apa yang kita perlu lakukan ialah mengelak diri lah daripada bini orang itu daripada kita lah kan. Cakaplah Mida, saya minta maaf lah Mida, saya tak tahu kamu ni sebenarnya ada berumah tangga rupanya. Rupanya aku ini menjadi perosak kepada rumah tangga kamu, minta maaf lah. Kita kembalilah, lepas ni janganlah kontak-kontak aku lagi, janganlah itu lagi. Nasihat pun jangan. Minta nasihat pun jangan. Kan ada setengah orang ni bukan ada hubungan apa-apa pun. Kita ni hanya minta nasihat. Tapi maklumlah tuan-puan, kalau hubungan laki-laki perempuan ini mula-mula tu baiklah. Mula-mula tu baik. Saling kata orang tu pesan-memesan, saling nasihat. Tapi satu ketikanya, kalau tak ada pada, contohnya lah, tak ada pada laki kita tu, yang ini ada, ya apa ni, kurangnya laki aku, bagusnya dia ni. Itu yang mulalah satu cerita yang yang tak ada pak akhirnya nanti. Itu bahayanya bila ada hubungan silaturahim di kalangan laki-laki perempuan yang bukan mahram. Okey, kemudian jernihkanlah apa yang telah kita keruhkan. Banyak yang telah kita keruhkan ni kita jernihkan. Hubungan contohnya kita cakap kasar, ya Allah. Kalau kita bercakap lepas ni kadang-kadang tuan-puan payah kita nak perbetulkan juga sebenarnya. Sebab apa kita dah terlepas terajak perahu boleh diundur, terajak kata membawa binasa. Inilah kata orang tu pepatah Melayu ni betul lah, sangat-sangat betul. Sebab apa? Bila kita dah kata orang tu lidah kita ni dah bercakap benda-benda yang memburukkan orang, benda-benda yang apa nama tu menyebabkan orang sakit hati, selepas tu orang tak akan baik lagi seperti mana sebelum. Baik-baiklah, maaf, okeylah, sama-sama kita bermaaf-maafan, sama-sama lah kita kosong-kosong. Janganlah lagi kita berbalah sebagainya. Tapi tuan-puan, titik daripada kejadian tersebut, ia menyebabkan kita tahu dah perangai dia. Hubungan kita itu tak seperti sebelum. Tak akan terjadi hubungan itu seperti sebelum. Itu sebab kita kena jaga lidah kita ini. Kita kena perbaiki keadaan kita supaya jangan kita orang tu bergaduh dengan orang, menyebabkan orang sakit hati, menyebabkan orang tahu tentang perangai kita dan sebagainya. Maka kita taklah. Tapi kita kena habis orang tu kena herdik dengan kita kan. Macam-macam kita herdik dia sampai kita lupa. Sebelum ini kita ni adalah kawan baik. Tiba-tiba dah habis poin kita herdik tu, kita minta maaf. Maaflah aku, maafkan aku. Tapi masa kita bercakap, kita tak sedar diri. Bila tersedar tu, barulah kita minta maaf. Tak ada tuan-puan. Boleh orang tu maafkan kita, tapi hubungan kita tak seperti sebelum ini. Itu kena jaga betul-betul dalam hubungan. Kembalikanlah apa yang sudah
kamu ambil dan kembalikanlah kepada Tuhanmu apa yang telah engkau larikan daripadanya tanpa izinnya. Yang ini berkaitan dengan kemudian apa ni, benda-benda yang infak-infak infak-infak orang, sedekah-sedekah orang yang kita guna pakai kadang-kadang kita terlupa nak kembalikan kembalikan. Ini pun satu cerita yang bahaya juga dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Sebab apa? Orang yang berinfak ini sebenarnya disebutkan oleh Allah Ta'ala adalah orang yang meminjamkan hartanya kepada Tuhan. May yuqridullah qardan hasana wa yudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Barang siapa yang nak meminjamkan hartanya kepada Allah Ta'ala, fayudha'ifahu lahu, maka Allah Ta'ala akan balas dengan balasan yang berganda untuknya. Maksudnya setiap infak yang kita bagi, sedekah ke, zakat ke, wakaf ke, apa saja yang kita bagi berbentuk infak daripada duit ataupun harta kita itu, ianya adalah seperti kita meminjamkan duit kita dengan Tuhan. Itulah ibaratnya. Itulah ibaratnya seperti kita meminjamkan duit kita dengan Tuhan. Dan orang yang memegang amanah menyimpan duit tersebut dah yang bahaya. Menjaga betul-betul supaya jangan gantung-gantung nyeleweng, jangan pecah amanah dan sebagainya. Kalau berlaku benda macam ini, kena perbaiki. Kenapa orang yang infak kepada kita ni, tuan-puan, kita kan dia ada hasrat untuk infak harta ini Okey, hasrat kepada SPQ adalah untuk supaya kita mengadakan ceramah dan ceramah dan ceramah dan ceramah. Aktiviti keagamaan, maksurat, aktiviti apa lagi? Bacaan, bacaan sebagainya. Itu tujuan kita menginfak duit kita untuk SPQ. Maka SPQ kena laksanakan benda ini sebagaimana yang telah pun kita niatkan. Tapi kalau macam SPQ tuliskan, kalau ada lebihan kita akan adakan jamuan sebagainya, tu bolehlah kita buat jamuan. Maksudnya penderma dah tahu dah. Penderma dah tahu, kalau ada lebihan nanti SPQ akan buat jamuan. Itu pun benda-benda yang berkaitan dengan infak itu. Kalau forum itu tak apa, itu ilmu keilmuan, bukan pemakanan. Keilmuan tak apa, macam forum walaupun bayar mahal kan. Apa lagi yang bayar mahal, itu tak apa sebab ianya memang hasad penyumbang itu ke situ. Itu sebab sebenarnya kita pemegang-pemegang amanah ini yang kena betul-betul berhati-hati dengan perkara ini. Syekh Abdul Qadir Jalani dah beri amaran kepada kita, beri pesan kepada kita. Kembalikanlah apa yang sudah kamu ambil dan kembalikanlah kepada Tuhanmu apa yang kau larikan daripadanya tanpa izinnya. Orang bagi pinjam kat Tuhan, kita pula pergi ambil, pergi rebut kan. Wahai hamba, tidak satu pun di sini kecuali Al-Khaliq. Wahai hamba, tidak ada satu pun di sini kecuali Al-Khaliq. Maksudnya apa? Tak ada pencapaian, tak ada yang kita nak capai ini melainkan adalah untuk mencapai di sisi Tuhan. Untuk kita mencapai sesuatu itu, niatkan untuk Allah SWT. Jika engkau bersama Al-Khaliq, maka engkau adalah hambanya. Dan jika engkau bersama makhluknya, maka kamu adalah hamba mereka hingga engkau dapat membuang ketandusan dan kesesaraan di hatimu serta mencerai-beraikan semuanya dari hatimu. Apakah kamu tidak tahu bahawa orang yang mencari Allah akan berpisah dengan semuanya itu? Sudah cukup jelas bahawa segala sesuatu dari makhluk adalah hijab antaranya dengan Khaliq. Maka di sini kan kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani ni, maknanya perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, amalan-amalan yang kita lakukan ini adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita niatkan kerana mak mentua kita, jangan kita niatkan kerana pak mentua, jangan kita niatkan kerana bini kita, jangan kita niatkan kerana anak-anak kita. Kadang-kadang anak ni tengok, dia akan tengok kita di rumah kan. Abang ni, abang balik daripada asrama ni rasanya dah 3 hari
Bila pula abang pun tak tengok abah semayang. Bila pula abah semayang? Bila anak tanya macam tu, kita pun, abang ni, abang bukan semayang kat rumah aja, kat masjid abah semayang kan. Abah semayang. Tapi kat pasar raya kita pergi tu abah semayang Kau ingat abah pergi kencing je ke? Abah sebenarnya pergi surau sekali. Itu alasan-alasan kita pada anak kita. Lepas tu kita akan rasa macam, anak kita ada kat rumah ni tak boleh. Kita kena solat. Jangan kerana anak. Solat kita bukan kerana Tuhan. Kerana anak. Solat kita bukan kerana Tuhan. Kerana bini kita, isteri kita. Itu kita menunjukkan bahawa kalau kita lakukan suatu perkara itu bukan kerana Allah Ta'ala, tetapi kerana hambanya, maka kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kamu akan bersama makhluknya. Maka kamu adalah hamba walaupun mereka tegur untuk beribadah kepada Allah, tapi kita lakukan kerana mereka. Itu yang bahayanya. Hingga engkau dapat membuang ketandusan dan kegeresangan di hatimu serta menceraikan semuanya dari hatimu. Maksudnya bila kerana Tuhan ini, maka hilanglah niat-niat kerana makhluk. Niat-niat kerana orang. Niat-niat kerana benda-benda yang kita niatkan sebelum-sebelum ini. Bila kita kerana Allah Ta'ala, orang-orang yang betul-betul masuk dalam jiwanya ini, beribadah kerana Allah SWT, tidak kerana yang lain, maka habis semua kepentingan-kepentingan dalam diri dia. Maksudnya, semuanya itu akan berpisah daripada kita. Kerana dunia, itu sebab ada setengah sahabat-sahabat Ustaz di UPM dulu ada menceritakan, aku ketika semayang lah aku nak buat istirahat. Bayang dia cakap kan, aku ketika solat lah aku nak beristirahat, berehat. Aku ketika solat lah aku boleh berehat. Bayangkanlah tuan-puan, ini cakap ni adalah seorang profesor. Profesor cakap dengan Ustaz, ketika dia tak solat, dia akan banyak buat kerja yang berkaitan dengan research dia, berkaitan dengan supervisor pelajar dan sebagainya, sehingga dia tak sempat nak bersama dengan pada bentuk khalik ataupun Allah Ta'ala. Itu sebab kita cakap bila dia semayang ni betul-betul dia rehat, dia release dia punya pemikirannya, release semua sekali, dan pisahkan semua hal-hal keduniaan dia kepada Tuhan. Itu cakap aku betul dapat rehat solat. Kita tak kita rasa macam beban kita ketika solat. Beban kita tengah buat kerja, Allah masuk pula waktu semayang kan. Allahu Akbar, paksa diri kita untuk solat. Solat macam kita beban tuan-tuan. Beban. Solat ini beban kita pula. Orang mencari peluang untuk bersolat. Bila waktu masuk je terus berhenti semua kerja, pergi semayang. Bayang ada orang yang begitu. Ada orang begitu, dia dulu dekan ustaz di Fakulti Sains Komputer. Dia bila masuk waktu semayang je, masyarakat dia tangguhkan dulu. Dia berhenti dulu lah. Ataupun dia biasanya akan tengok jam. Tengok jam, waktu solat bila. Dia akan pastikan dia punya agenda-agenda itu sampai yang terakhir ketika orang azan. Bila orang azan, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dia terus cakap macam tu. Terus pergi surau. Itu dia katakan, bila dia bersama dekat surau tu memang dia lain. Itu kata dia betul-betul release masa dia untuk istirahat dia kerana solat kepada Allah SWT. Kita bila pula kita release kita punya pemikiran? Itu Ustaz tanya kepada tuan-puan. Bila kita release kita punya, beristirahat lah. Kita dapat beristirahat. Ada lega. Kita rasa lega, kita rasa apa? Ketika kita tidur kan. Aku betul-betul rehat ketika tidur. Apa lagi? Ketika bila kita betul-betul rehat? Ketika bersama dengan keluarga. Berjalan-jalan bersama keluarga. Itu betul-betul rehat.
kita tak fikir tentang kerjaya kita. Semua-semua kita tak fikir lah. Apa lagi kita kalau kita rilis dengan kawan-kawan. Ada dengan kawan-kawan mengeter dekat kedai mama kan. Sama-sama mengeter tu full kan. Rokok kan. Tu rilis lah tu. Beristirahat bersama dengan rakan-rakan. Yang prof ni tak dia rilis dan beristirahat ketika solat. Boleh tak kita buat macam tu? Boleh tak kita buat apa yang Profesor Dekan Ustaz ini buat? Saya cuba buat juga macam mana kita nak rilis kadang-kadang pula paksa-paksa juga. Bila tengah buat kerja tu azan Allah Akbar azan pula. Tak selesai gini. Tu kadang-kadang kita mana kita nak tangguhkan. Nak tangguhkan kerja ke nak tangguhkan solat. Itu dua perkara juga tu. Eh? Nak tangguhkan kerja dulu ke pergi masjid ataupun nak tangguhkan masjid tu kalau nak selesaikan kerja. Itu juga cabaran dalam kehidupan kita tuan-tuan. Cabaran-cabaran itulah yang menghijabkan kita kepada Tuhan. Tapi bila dah kena hijab doa kita terhijab. Apa lagi terhijab? Hubungan kita dengan Allah Ta'ala tu terhijab lah. Terhijab. Ada lansir. Ada berai. Apa lagi? Jangan sebut bahasa Kedah tu lansiok. Tak boleh, salah. Dia bidat apa dia sebut lain bukan langsir. Orang Kedah sebut apa nama tu? Bidai. Apa lagi? Orang Kedah sebut kalau hijab tabir tu tabir, merupakan tabir di antara kita dengan Tuhan. Sebab doa kita tak makbul kerana ada hijab itu. Kita nak buka hijab itu. Macam mana kita nak buka hijab ini? Supaya kita berhadapan dengan Tuhan tanpa hijab. Doa kita tanpa hijab. Apa lagi? Maksudnya cakap kita pun mulut masin. Itu cakap kita bercakap tanpa hijab lah tu. Maksudnya kita dengan Tuhan itu tak ada penghadang lah. Kalau doa kita, ya Allah, aku dah banyak kali dah doa, ya Tuhan, kenapa tak makbul lah. Itu kita kena fikir bukan kejahatan kita fikir kenapa hijab antara kita dengan Tuhan ini tebal sangat. Kita nak kikis hijab ini supaya dia nipis, supaya dia tak ada. Itu kita nak. Pernah fikir tak semua benda ini? Kita pernah fikir tak benda-benda yang berkaitan dengan hijab kita dengan Tuhan? Orang yang paling terbuka hijabnya dengan Tuhan adalah siapa? Siapa orang yang paling terbuka hijabnya dengan Tuhan? Ahli syurga lah. Ahli syurga. Ahli syurga itu dapat melihat Tuhan dengan mata dan kepala dia sendiri. Itu dah betul lah. Tetapi kita dekat dunia ini, nak buka hijab kita dengan Tuhan macam mana? Ni banyak akan amalan-amalan kerana Tuhan, banyakkan amalan-amalan keikhlasan kita ini hanya untuk Allah. Betul-betul ikhlaskanlah amalan-amalan kita. Kita bagi sedekah ini bukan kerana sesuatu pun kerana Engkau ya Allah, kerana kesian dengan penduduk Palestin yang telah pun dianiaya oleh Israel ya Tuhan. Kita boleh niatkan juga. Kerana kita sedih melihat kerosakan yang telah dibuat oleh Israel sama ada membunuh dan menjahanamkan bangunan-bangunan sebagainya. Yang tadi aku boikot tempat-tempat yang memberi dana kepada Israel. Ini pun satu cerita juga sehingga keluar statement bahawa kami tidak pernah pun memberi dana kepada Israel. Dan franchise itu kami bayar franchise saja. Tetapi kami tak tahu ke mana duit itu pergi, kita pulang kepada franchisor yang memberi kami keizinan franchise produknya. Sehingga keluar makluman begini kerana orang boykot. Walaupun orang Malaysia ni macam ni tapi boykot betul. Kalau cuba kita lihat, tengok sekarang MACD orang Melayu dah kurang lah. Kadang-kadang orang Cina pun tak ada tak masuk. Itu di antara benda-benda yang ada kaitan kita dengan saudara kita di Palestin. Maknanya kita betul-betul sedih dengan perbuatan-perbuatan mereka ini. Mereka ini sebenarnya orang yang betul-betul jahat. Bukan jahat saja, betul-betul jahat sehingga telah pun membunuh saudara-saudara kita dengan begitu kejam sekali. Peranan kita di sini apa, tuan-puan?
Yang mampu kita buat lah. Yang mampu kita laksanakan, yang mampu kita lakukan. Kalau kita ada duit, kita bagi. Kalau kita ada apa nama tu, doa, kita berdoa untuk mereka supaya diberi keamanan untuk mereka. Apa lagi yang kita boleh lakukan. Takkan kita nak sama-sama kumpulkan kawan-kawan kita untuk berjuang bagi kolektif. Tak boleh tak boleh. Sebab apa? Kalau kan kita nak masuk kapal terbang bawa apa ni? Senjata kan. Kita pergi ke Mesir, naik kapal terbang daripada Malaysia ni, bawa senjata yang berbagai untuk kita perang dengan Israel. So, tahan tak boleh. Okay, kita ada kerajaan yang kita amanahkan supaya mereka inilah memikirkan bagaimana kita nak membantu saudara-saudara kita di Palestin. Okay, wahai hamba, teruskan. Wahai hamba, tiada sesuatu pun di sini kecuali Khalid Afdah. Wahai hamba, janganlah kamu bermalas-malas. Jangan kamu bermalas-malas kerana selamanya kemalasan itu akan membuatmu terhalang dan akan menimbulkan penyesalan dalam hatimu. Oleh itu perbaikilah pekerjaanmu sementara Allah telah berbuat baik kepadamu di dunia maupun di akhirat. Maknanya pesanan Syekh Abdul Qadir ni supaya kita janganlah bermalas-malas. Sebab bermalas-malas. Kerana selamanya kemalasan itu akan membuatkan kita ini terhalang daripada Allah SWT. Itu antara juga hijab. Kenapa hijab kita dengan Tuhan. Kerana malas kita lah. Malas. Banyak kemalasan ni. Malas bangun tahajud. Malas pergi masjid. Malas berjemaah dengan keluarga. Malas ini berkaitan dengan malas beribadah dululah. Kemudian malas batu bini. Kemudian malas menyiram pokok bunga, malas menjaga anak, malas semua malas. Apa kau buat apa sebenarnya? Tidur. Habislah dengan Tuhan kita terhijab, dengan keluarga pun kita terhijab, dengan apa lagi? Semua orang dah tak boleh mengharap kita dah. Kenapa orang tak boleh mengharap kita? Sebab apa ni? Kemalasan ni. Apa yang kita boleh harap? Apa boleh orang boleh harapkan daripada kita? Tak ada. Itu yang dikatakan benda-benda ini akan menghalang hubungan kamu. Dan kamu akan yang ini juga akan menimbulkan penyesalan di dalam hatimu nanti. Jangan. Itu mana kita sebab kita kena doa satu Allahumma inni na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajli wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma inni, ya Allah ya Tuhanku, na'udzubika, aku berlindung padamu minal khubsi wal khabath. Minal khubsi wal khabath. Allahumma inni na'udzubika minal hammi wal hazan. Hammi wal hazan. Sikap, ini sikap dan juga kesedihan. Ajli wal kasal, suka apa? Ajli ni suka apa? Tunggu kapal Ajli ni lebih pada tunggu kapal. Sifat kita tu bila kita malas, dan itu tiba-tiba sangat akhir aja tumpu kapal lah. Tumpu kapal lah. Nak capai tu nak buat sini Kemudian ajli wal kasal dan juga malas. Tu betul-betul malas. Sikap inilah yang kita perlu doa kepada Allah Taala supaya dapat kita memperbaiki kemalasan yang menghalang kita dalam kehidupan ini. Abu Muhammad Al-Ajami rahimahullah sentiasa berdoa dengan ucapan ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang baik. Seakan-akan ia bermaksud mengatakan ya Allah jadikanlah kami sebagai orang yang memperbaiki apa yang telah kami lakukan, tetapi lepas tidak sampai beliau ucapkan. Maksudnya apa yang kita ucapkan itu macam contohlah kita ucapkan ya Allah ya Tuhan ampunkan dosa aku. Maknanya kita mengakui bahawa kita ini banyak lakukan kesalahan. Kita tak ucapkan
dengan betul terang, kita tak ucapkan dengan betul terang. Begitu juga Abu Muhammad Al-Ajami ini berdoa, ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang baik. Bila dia doa menjadikan kami orang-orang baik ini, maksudnya ya Allah jadikan kami sebagai orang yang memperbaiki apa yang telah kami lakukan. Kita taklah sebut macam tu. Itulah yang dipahamkan daripada doa-doa kita juga sama. Supaya kita boleh faham apa maksud doa-doa yang kita lakukan. Barang siapa yang pernah merasakannya, maka ia akan mengetahuinya. Pergaulan yang baik dengan makhluk dan berteman dengan mereka dalam batas-batas syariah dan keredaannya adalah pergaulan yang diberkati. Baik, sebaliknya jika hal itu lakukan dengan melanggar batas-batas syariah dan tiada keredaan Allah, keredaannya, maka janganlah lakukan itu kerana tiada kehormatan untuk mereka. Penerimaan dan penolakan terhadap suatu ketaatan merupakan suatu tanda bagi kaum sufi dan orang-orang yang menjauhi kemaksiatan. Penerimaan dan penolakan terhadap sesuatu ketaatan merupakan satu tanda bagi kaum sufi dan menjauhi kemaksiatan. Maksudnya di situ lah, bila kita nak melakukan satu perkara itu, maka kita kembalilah kepada syariat. Kenapa dia Allah Ta'ala minta kita laksanakan. Dan bila kita bersama, maka kita kena jaga batas-batas syariat ini untuk kita menjauhi daripada kita melanggar batas-batas syariat ataupun menjauhi daripada keredaan Allah SWT. Maknanya benda-benda ni semua ada batas-batas dia dalam kehidupan kita. Laki-laki bila berhubung dengan perempuan ada batas dia. Kemudian kita urusan dengan orang ramai juga ada batas dia. Dia tak boleh apa nama tu, kita punya ucapan pun ada batas dia juga. Berucap dengan anak-anak lain, berucap dengan rumah lain, berucap dengan kawan-kawan lain, berucap dengan orang berjual ataupun orang-orang di luar pun lain. Itu di antara batas-batas yang perlu kita jaga. Maksudnya ialah dengan anak-anak janganlah kita herdik kan. Janganlah kita herdik. Begitu juga dengan orang sama je. Itu sama. Tak perlu kita lakukan kata-kata percakapan yang menyakitkan hati. Itu kan jaga betul-betul hubungan-hubungan tersebut. Supaya ianya kita menjaga batas-batas syariat ini untuk mencari keredaan Allah Ta'ala, dan juga benda-benda yang dilakukan itu adalah satu perkara yang perlu kita pelihara betul-betul. Dan pergaulan baik dengan makhluk dan berteman dengan mereka ini perlu kita jaga batas-batas yang telah pun disebut dalam syariat kita. Wahai hamba, tegakkanlah perangkap doamu dan kembalilah kepada keredaan. Janganlah engkau berdoa dengan lidahmu sementara hatimu paling daripada Allah Al-Haq. Pada hari kiamat kelak, semua manusia akan teringat akan apa yang dilakukannya di dunia, sama ada kebaikan ataupun keburukan. Penyesalan itu tiada bermanfaat sama sekali. Demikian juga dengan ingatan itu. Bahkan tidak bermanfaat juga baginya mengingatkan hari kematiannya. Ingatlah tanah pertanian dan persemaiannya dan masa menuai bagi manusia semua yang tidak bermanfaat lagi. Maksudnya apa di sini? Maknanya tegakkanlah perangkap doamu dan kembalikanlah kepada keredaan. Maksudnya setiap apa yang kita doakan itu adalah betul-betul kerana Allah Ta'ala, bukan kerana contohnya kita doakan supaya kawan-kawan kita yang jahat dengan kita ini, supaya ya Allah kau hancurkanlah kehidupannya, ya Allah dia banyak rezeki dengan aku, ya Allah. Itu tak boleh. Tak boleh. Benda-benda yang berkaitan dengan doa memecahkan orang. Ya Allah, ya Tuhan,
untuk anak-anak dia ni anak yang berjaya ya Allah. Kau tunjukkanlah kepadanya Allah bahawa bukan semua orang boleh berjaya dengan senang ya Allah. Kau dugakanlah keluarga mereka. Susahkanlah keluarga mereka ya Allah. Itu di antara perangkap doa yang kita perlu jaga betul-betul supaya jangan kita berdoa untuk keburukan. Doa sebenarnya untuk kebaikan je. Doa supaya sihat, doa supaya dikembalikan balik kesihatan kita, doa supaya anak-anak berjaya, doa. Tapi yang ini sebaliknya. Sebaliknya, supaya Tuhan menjahanamkan dia. Dan kembalilah kepada keredaan. Jangan engkau berdoa dengan jemaah sementara hatimu berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa, tapi sebenarnya kita berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya pada hari akhirat kelak, semua manusia ini akan teringat apa yang telah dilakukan di dunia. Semuanya dia akan ingat satu persatu, tuan-tuan. Sekarang kita lupa, sekarang kita tak ingat yang kita pernah buat dengki dengan kawan kita kat sekolah dulu. Ingat tak? Kita tak ingat. Tak ingat. Kita ingat juga. Pernah tu aku, tapi aku buat macam mana aku tak ingat macam mana. Tapi bila kita mati besok, di akhirat besok, jelas macam kita baru buat. Macam kita baru tadi kita buat. Itu ingatan yang hebat. Pada hari akhirat kelak, kejahatan-kejahatan kita lakukan itu seolah-olah macam kita baru buat. Itu yang penyesalan, timbul penyesalan tu. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku, ya Allah. Kena pergi dengan orang itu meminta maaf, meminta ampun. Tak sengaja kita buat. Kalau sengaja pun kita cakap alasan juga. Aku itu salah sangka engkau sebenarnya. Bukan aku nak buat pun. Aku tersalah sangka. Orang cakap engkau jadi dengan aku. Yang aku lakukan tu. Minta maaf lah. Semuanya itu kita akan ingat betul-betul pada hari akhirat besok sama ada kebaikan maupun keburukan yang kita lakukan. Penyesalan ketika itu tiada gunanya lagi. Dalam Muhammad SAW itu malah tak guna lagi dah. Demikian juga dengan ingatan apa nama tu, benda-benda yang berkaitan dengan kes-kes yang kita lakukan. Bahkan tidak bermanfaat juga baginya mengingatkan hari kematian. Ingatlah akan tanah pertanian, ada persemayannya dan masa menuai bagi manusia. Semua itu tidak bermanfaat lagi. Maksudnya benda-benda yang baik juga tidak memberi manfaat dah selepas kematian. Kecuali benda-benda yang apa nama tu, yang kita guna, yang kita manfaatkan kepada orang-orang yang kelaparan. Contoh pertanian ni kan, orang yang lapar kita bagi dia makan, orang yang tak ada duit kita selamatkan kehidupan dia. Itu di antara manfaat-manfaat lah. Tapi benda yang ada pada kita ini kita tak gunakan, tak gunalah. Duit ada, makanan ada, tapi untuk kita je. Semuanya itu tak bermanfaat lagi lah kalau kita tak sedekahkan, kita akan bantu kawan kita. Kemudian hadis diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, ad-dunya mazra'atul akhirah. Ad-dunya mazra'atul akhirah, faman zara'a khairan hasada ghibtatan wa man zara'a syarran hasada nadamatan. Maksudnya dunia adalah tempat bercocok tanam untuk kehidupan akhirat. Maka barang siapa yang menanam kebaikan, maka ia akan memetik kebahagiaan. Barang siapa yang menanam keburukan, maka ia akan memetik penyesalan. Itu yang maksudkan kehidupan kita kat dunia ini seperti kita bercucuk tanam. Mazratul akhirah, untuk negeri akhirat kita. Kalau kita bertanam itu untuk memetik hasilnya, maka yang kita tanam itu dalam bentuk hasilnya kebaikan, maka ia akan memetik kebahagiaan. Kebahagiaan itu akan dapat di akhirat. Kalau kita memetik tanaman itu untuk keburukan, maka kita akan memetik penyesalan pada hari akhirat.
Itu maksudnya terpulang kepada kita, tuan-puan. Terpulang kepada kita, kita nak buat baik ke nak buat jahat. Itu terpulang lah. Dan diberi kepada kita, dibentang kepada kita dunia ni kan. Dunia ni. Dibentang kepada kita, kita ada duit. Kita nak buat kebaikan ke ataupun sebaliknya untuk diri kita je. Terpulang lah. Kita rasa bagi sedekah. Itu terpulang kepada kita. Tak bagi sedekah pun terpulang kepada kita. Tapi kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menanam kebaikan padanya, maknanya digunakan untuk sedekah, digunakan untuk bantu orang, digunakan untuk kelas-kelas pengajaran, digunakan untuk itu, maknanya dia menanam dengan kebaikan, maka ia akan memetik kebahagiaan pada hari akhirat. Maknanya nak bahagia, kita kena tanam kebaikan. Nak menyesal, kita tanam dengan keburukan. Keburukan ni maksudnya kita gunakan harta kita ini untuk manfaat diri kita saja. Tak ada zakat, tak ada sedekah, tak ada wakaf, tak ada infak. Untuk aku yang cari duit, apa hal pula nak bagi kat orang. Siang malam aku bekerja untuk akulah. Itu yang pergi luar negara, pergi ke sini, pergi Korea, pergi Jepun sebagainya untuk bermanfaat. Tapi kalau dia nak pergi sana tu, pergilah, tak kisah. Tapi dia dah zakat, dia dah berzakat, dia dah berinfak, dia itu bagusnya. Itu lagi baguslah. Dapat manfaat dunia dan dapat manfaat akhirat. Jika kematian datang kepadamu, maka engkau akan terjaga. Jika kematian datang kepadamu, maka engkau akan terjaga. Bagaimanapun terjaga pada waktu itu ia tak berguna lagi. Maksud terjaga adalah apa? Kita sedar akan segala perbuatan dan tindakan yang dilakukan selama hidup dekat dunia ini. Tapi sedar apa? Untuk apa sedar ni? Tak sedar yang tidak memberi manfaat lagi untuk kita. Ya Allah, bangkitkanlah kami daripada ketiduran orang-orang yang terlupa terhadap-Mu dan orang-orang yang tidak mengerti tentang Engkau. Maksud di sini, Ya Allah, bangkitkanlah kami daripada tidur orang-orang yang terlupa terhadap-Mu dan orang-orang yang tidak mengerti tentang Engkau. Maksudnya kita sekarang ini, kalau ibaratkan tengah tidur lah kan. Tengah tidur. Kita tak tahu bahawa di hadapan kita ini adalah Tuhan kita. Hadapan kita ini adalah Allah SWT yang tak pernah tidur, yang tak pernah rasa mengantuk dan tak pernah rasa berdiam dalam hidup, dalam diri dia, Tuhan kita. Kalau kita baca surah Ar-Rahman tu, Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala ini sangat sibuk. Sangat sibuk. Sehingga dia tak ada, apa nama tu, kelihatan langsung. Tuhan, Allah Ta'ala ini sangat sibuk dengan mendengar doa hambanya tu, dengan melihat apa bentuk amalan hambanya, dengan sehingga kan daun-daun yang gugur di tengah lautan belantara sekalipun, Allah Ta'ala tahu daun yang mana gugur, pokok yang mana menggugurkan daun tersebut. Bayangkanlah betapa sibuknya Tuhan sehingga benda-benda yang kecil atau orang tu yang tak berguna pun Allah Ta'ala ambil. Mana yang kering yang basah pun Allah Ta'ala ambil kira. Tempat yang kering yang basah pun Allah Ta'ala tahu. Bayanglah tuan-puan, bagaimana Allah Ta'ala ini mengambil berat tentang hamba-hambanya, begitulah. Dilaksanakan sehingga daun yang kering, yang gugur di belantara itu, dia tahu pokok yang mana menggugurkan daun tersebut. Kalau kita ada masa aku dah fikir. Itu kerja Tuhan. Itu sebab Syekh Abdul Qadir Jalani berkatakan, Ya Allah, bangkitkanlah kami daripada tidur orang-orang yang terlupa terhadap-Mu dan orang-orang yang tidak mengerti tentang Engkau. Wahai Tuhan, setengah-setengah lah. Wahai Tuhan, persahabatan-Mu dengan keburukan akan menjadikan kamu orang-orang yang berprasangka buruk terhadap kebaikan.
Berjalanlah kamu di bawah naungan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, maka kamu akan berbahagia. Maksudnya apa? Kalau kita berkawan dengan keburukan ni, kita memang hati kita itu busuk kan. Maknanya kita berkawan dengan keburukan. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jilani, orang-orang macam ni adalah orang-orang yang sentiasa berprasangka buruk. Berprasangka buruk terhadap kebaikan. Ni semua menghabiskan duit aku lah ni. Itu sangka buruk. Mana yang kata pulang sehingga 700 kali ganda? Tak ada pun. Malahan aku lagi miskin lagi. Kan orang sedekah kan diganjari dengan 700 kali ganda pahala kan. Tapi kita ni memang kata orang tu suka bersahabat dengan keburukan ni. Kita akan berprasangka buruk. Kita akan kata begitu beginilah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Aku tengok engkau ni kuat bersedekah tapi hidup melarat. Mana katanya engkau bersedekah ni tak menghabiskan duit? Menggandakan harta, tak ada pun. Itu orang-orang yang jahat. Yang bersangka kebaikan itu dengan keburukan. Berjalanlah kamu di bawah naungan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, dan kamu akan berbahagia. Maknanya kembalilah kepada kitabullah dan sunnah Nabi SAW dalam jalan kehidupan ini, insyaAllah kita akan berbahagia. Okey, sampai kata saja muka surat bab 1 sehingga berbahagia kan. Nanti kita akan sambung lagi, wahai kaumku, mula engkau kepada Allah dengan sebenar malulah kau kepada Allah dengan sebenar malu. Nanti kita akan sambung Okey, Ustaz, saya nampak kat sini ada yang angkat tangan, mungkin nak bertanya soalan kot kan. Oh, Puan Hayati Puan okey. Nora Ahmad dengan Puan Hayati, dua orang. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Hari tu saya ada ternampak yang iklan apa ni, bukan untuk derma Palestin tu. Boleh tak repost lagi sekali sebab saya dah terdelete lah. Oh, akaun ni. Ustaz, repost lagi. Itu je. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, sama. Kak Nora? Kak Nora tadi, Puan Nora? Nak tanya ke? Salah tekan kot Ustaz. Okay, Ustaz seterusnya lah kan? Kita kuliah seterusnya. Tajuk for beginners tak ya? Okay, baiklah para jemaah sekalian, mari sama-sama kita ikuti seterusnya kuliah seterusnya tu, tajuk for beginners bersama dengan Afan Ustaz Haris. Silakan Ustaz, dan saya serahkan kepada moderator seterusnya, Puan Wan Siti Hajar. Silakan Ustaz. Okay, terima kasih Puan Zainal. Ya. Okay Kak Non, saya ambil alih, terima kasih. Okay, sama-sama. Okay, baik. Bukan Ustaz. Okay, kita hari ni kita akan baca muka surat apa? 130